Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 9 Mac 2023. Usaha membantu tiga daerah termiskin di Sabah iaitu Pitas, Kota Marudu dan Tongot bakal diteliti Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata ia akan dilaksana menerusi penyediaan projek-projek desa, prasarana serta kemudahan lain. Ini adalah satu game changers yang baru oleh kerajaan negeri dan kami di KKDW pastinya akan melaksanakan melalui perbincangan yang kami akan adakan dengan Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan bagi merealisasikan hasrat kerajaan negeri untuk memfokuskan agar ketiga daerah ini keluar daripada kelompok daerah miskin tegar atau antara daerah yang termiskin di negeri Sabah. Datuk Zahid bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat penyelarasan KKDW bersama kerajaan negeri di Kota Kinabalu. Hadir sama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Mesyuarat turut membincangkan usaha mewujudkan estet padi di Sabah untuk memenuhi keperluan tempatan dan domestik sekaligus sebagai stok bekalan makanan apabila diperlukan. Cadangan lokasi dan keluasan estet akan diumum Ketua Menteri selepas diluluskan Jemaah Menteri dalam tempoh terdekat. Ketika ini, projek seumpama dilaksana di Felkras seberang Perak dengan menyediakan kawasan perumahan kepada penduduk yang merupakan tenaga kerja estet. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menyifatkan mesyuarat bersama KKDW dapat memperkukuh kerjasama dengan kerajaan negeri khususnya dalam memastikan kelancaran program pembangunan di bawah kementerian berkenaan di negeri ini. Datuk Haji J memberi jaminan kerajaan negeri akan memberi kerjasama kepada KKDW dalam hal-hal berkaitan pembangunan agar dapat dilaksana lebih cepat untuk kesejahteraan rakyat. Ini adalah sesuatu yang cukup baik yang saya rasa yang telah dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada Sabah dalam mesyuarat penyelarasan projek-projek di bawah kementerian beliau. Kerana itulah kita amat gembira dan berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Terdahulu, Datuk Haji J menyambut baik syur daripada Perdana Menteri bahawa projek-projek persekutuan di bawah RM50 juta dilaksana kerajaan negeri dengan menggunakan kepakaran tempatan serta dipantau kementerian berkaitan. Sabah antara negeri terbesar sangat memerlukan sokongan dan bantuan kerajaan persekutuan dalam membangunkan kemudahan infrastruktur asas dan utiliti seperti bekalan air, elektrik, jalan luar bandar dan liputan komunikasi, khususnya di luar bandar. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS mengumumkan kadar zakat fitrah bagi negeri ini kekal RM7 pada tahun ini. Kadar berasaskan sukatan satu gantang Baghdad atau 2.7 kilogram beras dimakan majoriti penduduk di Sabah. Perkara itu diumumkannya di Pertua MUIS Datuk Seri Panglima Yahya Hussein ketika Majlis Pengisytiharan Kadar Zakat Fitrah Negeri Sabah bagi tahun 2023 di Kota Kinabalu. Beliau turut memaklumkan MUIS melantik 39 penyelaras wakil amil dan seramai 2,200 amil untuk menyelaras pemungutan zakat fitrah pada bulan Ramadan nanti. Sepanjang bulan Ramadan tahun ini, Majlis Agama Islam Sabah MUIS telah memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 18.68 juta untuk diagih-agihkan, di mana sebanyak ringgit Malaysia 17.25 juta akan diagihkan kepada asnaf fakir miskin sebagai persediaan mereka untuk menyambut 1 Syawal. Tahun lalu, MUIS memperoleh 133.42 juta ringgit zakat, membabitkan lebih 1.5 juta pembayar zakat iaitu peningkatan 1.53% berbanding tahun 2021. Manakala jumlah agihan zakat dan fitrah mengikut asnaf pada tahun 2022
adalah berjumlah RM121.99 juta, membabitkan 95,255 penerima. KKIP Aerospace Training Center KSC memuterai memorandum persefahaman MOU bersama North Borneo University College NBUC bagi kerjasama latihan aeroangkasa dan penerbangan. Ia antara lain melibatkan pembangunan latihan pengiktirafan, pelesenan penerbangan bertaraf dunia dan kerjasama program sains, teknologi dan inovasi dalam penerbangan dron, pengurusan tenaga. Kerjasama ini bagi menyahut dasar pendidikan negara agar universiti bekerjasama dengan pihak industri serta membantu warga NBUC mendapat peluang pekerjaan lebih baik. Ia juga sekaligus dapat meningkatkan tahap ekonomi rakyat di negeri ini selaras hala tuju inisiatif Sabah Maju Jaya SMJ. Pihak yang KKIP ini dia miliki lesen terutama AISA. AISA ni adalah is a global punya licensing. Jadi dengan what we call kerjasama ni, our student pun daripada what we call local license ni boleh pergi bekerja di merata dunia lah. Kita nak mencari lebih banyak rakyat Sabah supaya memasuki program ni, dan program ni adalah dipantau oleh SMJ Sabah Maju Jaya 1.0. So hasrat murni kami adalah untuk menaikkan taraf rakyat Sabah, menambahkan lebih banyak usahawan dan juga teknokrat di Sabah. Mereka ditemui RTM selepas menandatangani MOU berkenaan di Kota Kinabalu. Seramai 150 pelancong dari Guangzhou menjadi kumpulan pertama pelancong dari negara China tiba di lapangan terbang Tawau sejak pandemik COVID-19. Ia dilihat sebagai perkembangan positif bagi menggalakkan aktiviti pelancongan di daerah ini. Timbalan Pengerusi Persatuan Kebudayaan Bajau Semporna, Datuk Abdul Hajan Gurimbang yang turut hadir menyambut ketibaan pelancong berkenaan yakin ia dapat melonjak aktiviti ekonomi domestik, terutama pendapatan pemain industri pelancongan. Kehadiran pelancong daripada negara China pada hari ini telah membuktikan bahawa negara Malaysia telah bersedia untuk menerima para pelancong setelah kita berhadapan dengan COVID-19. Pelancong akan bermula melawat dan melancong ke daerah Semporna, khususnya melihat keindahan pulau-pulau di daerah Semporna seperti Sipadan, Puai Dulang, Sibuan dan lain-lain. Datuk Hajan berharap pemain industri akan terus menyediakan perkhidmatan terbaik kepada pengunjung agar lebih ramai terus memilih Malaysia, khususnya Sabah sebagai destinasi pilihan. Dijangkakan lebih ramai pelancong China akan tiba berikutan peningkatan penerbangan terus dari beberapa bandar di negara berkenaan ke Sabah. Kaum wanita diajak merebut peluang mencuburi bidang keusahawanan menerusi platform ekonomi digital. Ia bagi menjana pendapatan termasuk golongan isteri agar tidak hanya bergantung kepada pendapatan suami. Pengurusi Persatuan Suri dan anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita Cawangan Sandakan, Filis Tamin berkata, penglibatan dalam keusahawanan juga berupaya memperkasa peranan wanita dalam merancang ekonomi keluarga selain menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara. Saya amat berharap wanita-wanita di Sabah ini seperti yang saya katakan tadi, terutamanya kepada persatuan wanita, kita sama-sama berjalan seiringan untuk menyumbang dan juga menyokong sebarang usaha untuk pembangunan khasnya di Sandakan ini juga. Beliau ditemui media selepas melancarkan Karnival Hari Wanita Sedunia 2023 peringkat daerah Sandakan di Hentian Budaya Taman Tun Razak Sandakan. Program anjuran Persatuan Wanita Progresif Sabah WASA dengan kerjasama Majlis Perbandaran Sandakan, Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah dan Persatuan Seni Muzik Sabah ini berlangsung sehingga 11 Mac. Salah satu persatuan seni adalah untuk hak asasi wanita kan. So kita juga ingin hentikan keganasan terhadap wanita, diskriminasi terhadap wanita. So itulah kenapa persatuan ini diwujudkan. Selain itu juga memperkasakan wanita lah di Sandakan.
Ini kali pertama kami adakan di Sandakan menyambut Hari Wanita Sedunia ini. Sambutan ini adalah untuk menghargai golongan wanita-wanita yang di luar sana dan wanita warga Sandakan sendiri, terutamanya dalam persatuan kami sendiri. Kami mendidik wanita-wanita dalam persatuan kami untuk berbakti kepada masyarakat. Wasa yang berpusat di Sandakan dan dianggotai wanita pelbagai latar belakang kerjaya turut merancang mengadakan persidangan wanita pada Ogos tahun ini. Kira-kira 4,000 pemimpin akar umbi dalam kawasan Parlimen Sempurna menyertai Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat. Ia sebagai sokongan terhadap kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yang juga Presiden parti berkenaan. Antaranya 68 ketua cawangan sebuah parti tempatan Sabah yang keluar parti untuk menyertai Gagasan Rakyat bagi memperkukuh perjuangan membela nasib rakyat. Satu wadah yang mendapat sokongan politik daripada parti tempatan yang mempunyai misi dan visi untuk membangunkan Sabah dari berbagai sudut. Rakyat Sabah ini memerlukan satu parti lokal untuk mengukuhkan dan menyatupadukan dan demi untuk melangsungkan kehidupan khususnya bagi menjayakan Sabah Maju Jaya yang telah diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Kita nampak sinar untuk demi memartabatkan Sabah, amnya negeri Sabah dan khususnya kami di daerah Sempurna. Saya sebagai salah satu pemimpin di peringkat akar umbi dan juga mantan penyelia unit pemimpin pembangunan masyarakat. Jadi saya terasa perlunya tanggung jawab untuk menjaga ahli-ahli kita, yaitu rakyat. Kita boleh nampak di situ ada penambahbaikan. Mereka ditemui pemberita dalam sidang media di Sempurna. Saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah untuk kali ini. Terus setia bersama RTM untuk perkembangan berita dalam dan luar negara yang sahih di RTM. Dengan itu saya Muhammad Hia Sahlan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.